Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dalam Niaga Awani, dan kali ini kita akan beri tumpuan kepada Pening International Halal Expo dan Conference PIHEC 2023 yang dijangka menarik 20,000 pengunjung di Pusat Konvensyen Setia Spice Pulau Pinang. Namun agenda halal lebih besar di peringkat kebangsaan untuk kita melihat apakah fokus yang harus diberikan tumpuan dan bagaimana dasar sedia ada memacu segmen ini. Dan paling penting, bagaimana ia memperkasa agenda menjadikan Malaysia hub halal global. Sudah tentu kita akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut adalah Fazil Irwansyah, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Pening Halal International Sdn Bhd. Saya nak ucapkan terima kasih Fazil kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sebelum kita pergi lebih jauh untuk kita lihat apakah antara agenda, kita nak lihat lebih teliti dulu untuk definisi dan mungkin trend ekonomi halal yang mungkin kita boleh lihat di peringkat domestik dan global, di mana menurut Firma Pendidikan dan Perundingan Frost dan Sullivan juga situasi ekonomi halal dilihat agak berbeza sama ada di peringkat global atau domestik, dan dilaporkan ekonomi halal menunjukkan trend meningkat dan merangsangkan. Dan menurut Firma Bebas ini juga mereka ramal ekonomi halal global bakal mencecah lebih kurang 22.34 trilion ringgit menjelang 2030 daripada iaitu 3 trilion dolar pada 2020 pada waktu pandemik COVID-19. Jadi dengan melihat keadaan ekonomi Fazil ketika ini di mana kita masih lagi dalam fasa pemulihan dan perkembangan sebenarnya. Jadi mengapakah permintaan terhadap, kita boleh cakap, produk halal Thayyiban ini tetap tinggi walaupun terdapat kekurangan bekalan dalam pasaran? Okey. Terima kasih banyak Puan. Tentang industri halal ni, kita kena ingat kenapa industri ini berkembang pesat ialah kerana sheer population size. Memang bila tentang pemakanan, memang demand dia memang akan selalu berkembang, dan lebih-lebih lagi untuk dan memang meningkat. So kita kena tengok correlation dia. Estimation kenapa growth tu naik mendadak, kerana pada masa yang sama Muslim orang Islam ni memang the fastest growing religion on earth. So memang kerana itu dengan populasi yang berkembang tu, memang dari segi demand untuk halal products tu memang akan meningkat. So memang correlation dia memang positive correlation lah. So banyaklah ada variasi lah. Ada yang kata 22 trilion, ada yang kata 11 trilion, tapi memang akan menaik lah. So soalan dia sekarang ni, macam mana kita nak maintain that figure lah, that estimation, that prospect untuk ke depan, macam mana kita nak maintain that cost. Tingkatkan daya saing, betul. Ya, ya. Kalau kita lihat menurut satu kajian yang diterbitkan juga antara laporan yang kita boleh cakap Grandview Research Incorporation, penduduk beragama Islam global dijangka berkembang sebanyak 7% daripada 23% penduduk dunia kepada 30% menjelang 2030, dan secara keseluruhan ekonomi halal dunia turut dianggap bernilai lebih kurang 3 trilion dolar menjelang 2023. Ini adalah menurut laporan Nikkei ASEAN Review, dan kalau saya tambah lagi, banyak sebenarnya firma pendidikan ini telah mengatakan antara tiga faktor pemacu permintaan produk halal ini semakin meningkat adalah disebabkan demografi penduduk yang menggalakkan, dasar kerajaan dan inisiatif syarikat swasta yang merangsangkan. Jadi bagaimanakah persediaan Malaysia memberi fokus terhadap tiga faktor ini, ataupun boleh kongsikan aspek lain yang perlu diambil kira dengan melihat angka-angka yang semakin meningkat ini? Boleh ulang soalan? Ada tak dengar sangat tadi. Boleh. Okey, kalau kita lihat dikatakan iaitu ekonomi halal dunia, seperti yang saya katakan tadi, menurut antara laporan kajian mengatakan dianggap bernilai lebih 3 trilion dolar menjelang 2023. Ini adalah laporan Nikkei ASEAN Review, dan Frost dan Sullivan meramalkan tiga faktor sebenarnya pemacu permintaan produk halal ni yang dikatakan semakin meningkat, semakin berkembang adalah disebabkan satu, demografi penduduk menggalakkan, kedua, dasar kerajaan, yang ketiga, inisiatif syarikat swasta yang kita boleh cakap memberangsangkan. Jadi bagaimana kita boleh cakap dalam konteks persediaan Malaysia memberi fokus terhadap tiga faktor yang dikatakan oleh firma penyelidikan ini, ataupun Fazil mungkin boleh kongsikan kita beri tumpuan kepada aspek lain. Jadi bagaimanakah pandangan Fazil mengenai perkara ini? Okey, dari segi policy landscape untuk halal,
saya rasa Malaysia adalah antara leading driver untuk industri halal. Satu benda yang perkara yang kita buat betul lah, that we do right, ialah dari segi certification framework of halal ni terletak pada agensi kerajaan. So there is an element of credibility, element of trust dari segi the positioning or the reputation of halal di negara kita. Dan kita pun ada polisi-polisi yang protect investors dan ada support framework lah yang penting dari kerajaan sendiri. So this is yang penting untuk Malaysia. Dan kenapa Malaysia compared to other negara-negara lain, kita masih very competitive lah dari segi itu. Tapi yang kedua yang penting is sebenarnya is digital adoption. Ini Baik. Masih belum lagi fully digitalized. Processes, operation kita. Kalau kita nak melonjak ke hadapan dari segi GDP growth, the share of the economic pie, digital adoption ni sangat-sangat penting, because kita tak boleh rely sangat on pen and paper registration systems lagi, dari segi production system yang dah lama. Pasal kita memang sekarang ni dengan population yang bertambah, kita punya operation dan kita punya production speed pun kena bertambah dah. So in order to do that, digital adoption tu sangat-sangat penting. So this is one of the topik-topik yang kita betul-betul nak tekankan pada pihak 2023 ni. Kerana untuk kami, premis kami di sini, topik yang kami betul-betul nak ketengahkan ialah tanpa digital adoption, Baik. kita mungkin will lose the mark. Kalau kita susah nak ke sana lah. Kalau kita tak. Fazil, tinggal 2 minit lagi sebenarnya. Saya nak minta Fazil kongsikan, tidak ketinggalan dengan usaha di peringkat negeri adalah halal terbesar di Pulau Pinang, di wilayah utara juga Malaysia. Kita lihat ini adalah antara, dahulu ini dikenali sebagai Pening International Halal Hub yang telah ditubuhkan pada tahun 2008 sebagai sebuah agensi pembangunan perniagaan bagi ekosistem halal negeri Pulau Pinang di Malaysia. Boleh kongsikan bagaimana ini boleh mengukuhkan lagi industri dan ekonomi halal di Malaysia, kalau kita dapat lihat bahawa iaitu mencari produk halal ini dapat sambutan yang menggalakkan. Kalau kita dapat lihat MIHAS sehingga diadakan sehingga 18 kali. Mungkin kita boleh cakap Pening Halal ni punya event ini, bagaimana ia boleh meningkatkan lagi ataupun menggalakkan lagi industri dan ekonomi halal terutamanya di Malaysia. Silakan. Dengan adanya platform-platform macam MIHAS ni memang paling besar lah. Untuk utara Malaysia, PHAC adalah yang platform yang besar. Macam saya cakap, yang penting sekarang ni ialah untuk kita mengadakan titik pertemuan di antara pasaran-pasaran lain dan pasaran Malaysia. Kita kena ada titik pertemuan tu supaya usahawan-usahawan kita ada nampak pathway kepada end market diorang. Okay? Dan yang kedua ialah, macam saya cakap tadi, ialah untuk menekankan fokus kepada digital adoption. Itu pasal antara speaker-speaker yang kita ada untuk pihak ni ialah orang-orang yang the main players dalam the digital economy ecosystem. Contohnya Encik Mahathir Aziz sendiri, CEO of MDEC, akan bercakap dalam conference kita, CEO of Digital Penang, Encik Nguyen Ming, dan ramai lagi daripada speaker-speaker selain. So kita ada banyak support lah. Okay, baik. MDEC, Hong Leong Islamic, Penang Development Corporation, ramailah dari segi itulah. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Fazil Irwan merupakan Ketua Pegawai Eksekutif sendiri untuk Pening Halal International Sdn Bhd yang dianggarkan untuk mendapat iaitu lebih 20,000, bukan hanya 20,000, kita mengharapkan lebih pada 20,000 pengunjung untuk ke acara ini, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani.